Assalamualaikum, kembali mendengarkan kami di Bangun Bogia Kinabalu bersama dengan Nis dan juga saya sendiri Kamanda. Okay, ya, betul. Guys, macam biasalah setiap hari Khamis kita ada bikin sampai jadi bersama dengan Hotlink. Okey. Jadi macam yang kita cakap tadi Nis, kita hari ini ada special guest. Betul. Special guest kita siapakah dia? Mungkin boleh perkenalkan diri. Terlebih dahulu. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Pertamanya saya berterima kasih di pagi yang ceria ini walaupun di luar masih mendung. Nama seperti yang diarahkan untuk memperkenalkan diri, nama saya Nani bin Sikin sebagai pengarah EEDK Negeri Sabah. Jadi terima kasih untuk DJ bertugas pada hari ini. Dua-duanya ceria. Kalau saya tidak tahu sama ada handsome itu satu kelebihan. Saya tidak pasti sudah minum ke belum. Sudah minum. Peluang. Okey. So saudara Nis dan juga Ika. Terima kasih. Okey, kita buka cerita terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih lanjut ni Manda. Kita mau tanya dulu berkenaan dengan profil tuan lah. Sebenarnya berapa lama sudah menjawat jawatan di government, terutama di EEDK ni? Berapa tahun sudah? Okey, saya rasa ini soalan yang cukup mas ya. Ada cukup mas lah. Okey, sebagai orang lama lah kata orang, saya mula bertugas sebagai penjawat awam ini 1983. 83. Tapi pada masa itu saya bertugas di Jabatan Pendidikan lah. Jabatan Pendidikan sehingga pada 2002 saya telah berpeluang dan berpindah jabatan ke EEDK 2002 dan penempatan pertama saya di EEDK pada masa itu kita panggil Puspen. Betul. Serenti Dengkel Selangor. Maka bermulalah saya bertugas dalam EEDK tahun 2002 sehingga sekarang. Daripada pendidik kepada EEDK. Sebenarnya saya di Jabatan Pendidikan itu bukan pendidik, tapi sebagai kaki tangan bukan mengajar. Baik. Sebagai kerani lah kata orang kan. Bolehlah kau Manda suri rumah boleh jadi EEDK. Saya pun terfikir tiba-tiba jadi DJ radio, saya pergi jadi EEDK. Tapi cara untuk mendekati EEDK itu yang macam mana tu? Itulah itu, nanti kita tanya lah. Jangan yang negatif sudahlah. Kita boleh lah kan. Okey, kita akan cerita lebih lanjut sekejap saja lagi. Betul. Kita akan kembali selepas ini. Kita juga baik ini. Alright guys, kembali dengarkan kami di Bangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabayar Hotlink, pilihan berbalai untuk Sabahan. Muai terhad dan juga internet pantas serendah RM2 je. Okey, Mana silakan. Lama-lama aku dengar macam Ramli Sarip pun ada juga. Yes. Okey guys, kita masih lagi bersama dengan Encik Nani Sikin. Tuan Nani Sikin lah. Betul. Okey, jadi kita mau kita kasih diorang sedikit orang bilang itu suara anda tuh kasih palan juga sikit. Ya, itulah betul. Terlupa. Okey, jadi kalau kamu mau tahu, kerajaan telah mengisytiharkan Dadah sebagai musuh nombor 1 negara. Betul. Sejak tahun 1983. Dan juga kini setelah 39 tahun berlalu, Dadah masih lagi musuh nombor 1 negara kerana ia memberikan kesan kepada kita semua, kesan negatif lah. Okey, seperti mana yang baru-baru ini kita telah mendengar berita menyayat hati apabila seorang anak memenggal kepala ibunya. Ya ampun. Gara-gara dadah aja. Gara-gara dadah, betul. Kemalangan meragut nyawa isteri dan juga anak. Semua ini adalah akibat kesan penyalahgunaan dadah. Sambungan itu, sambutan peringkat Hari Anti Dadah Kebangsaan yang disambut pada 19 Februari pada setiap tahun di seluruh Malaysia diharapkan sentiasa diingati oleh setiap lapisan masyarakat. Betul. Agar terus memperingati dan juga orang bilang mengambil tanggungjawab serta tindakan awal bagi menangani permasalahan dadah yang membelenggu diri keluarga, komuniti dan juga masyarakat di negara ini. Betul. Kalau secara sinopsis ya, bahawasanya dadah ni sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sangat buruk, sangat berbahaya. Teruk kesannya kepada individu, kita semualah, masyarakat, negara itu sendirilah. Betul. Okey, jadi kita bersama dengan Encik Nani Sikin. Ya, masih lagi kan. Yang merupakan pengarah EEDK kita di Negeri Sabah ini. Jadi saya ada soalan lah kepada Tuan Nani. Apakah tema sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun ini? Ya, silakan Tuan.
Okey, terima kasih sekali lagi Ika ya. Sebelum saya menjawab lebih lanjut soalan ini, saya amat teruja juga dengan ilmu dan pengetahuan yang walaupun sebagai DJ tapi ilmu itu sudah mencakupi sebenarnya. Yes. So tahniah. Kalau semua kita punya masyarakat komuniti di luar tahu ilmu-ilmu seperti ini amat-amat membantu untuk kita menjayakan dan memerangi musuh nombor satu negara ini. Betul. Okey, berbalik pada persoalan apakah tema sambutan peringatan Hari Yang Tidak Ada Kebangsaan pada tahun ini. Tema yang kita telah pilih adalah lebih baik cegah, iaitu masih lagi kita mengekalkan tema pada tahun lepas. Dan dalam konteks tahun ini kita perluaskan lagi kepada peranan keluarga Malaysia yang seperti yang kita dengar, kita lihat di TV, sering kita dengar keluarga Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal bagi menangani permasalahan dada membelenggu masyarakat di negara ini. Isu penyalahgunaan dada merupakan masalah kita bersama. Betul. Bukan persendirian. Betul. Dan ia perlu ditangani dengan menggunakan pendekatan bersepadu dari pelbagai pihak. Pelbagai disiplin dan juga komprehensif. Mencegah lebih baik daripada merawat telah menjadi pengetahuan umum. Tetapi sejauh mana ia dilakukan dalam kehidupan seharian individu, keluarga dan komuniti, itu yang menjadi satu persoalan yang sangat besar. Kita dari sekolah lagi sudah mendengar mencegah lebih baik daripada merawat. Ya betul, tetapi macam mana kita nak merealisasikan itu? Itu yang sangat penting. So di sini timbullah peranan kita dan sesuai dengan tema lebih baik cegah. Jadi inilah yang menjadi peranan kepada semua kita semua. Tidak mengira siapa kita. Right? Di peringkat umur lah. Di peringkat umur, pahaman, status dan sebagainya. Dan bahkan kalau saya dibenarkan di sini, bahkan pahaman politik itu tidak boleh membataskan untuk kolaborasi kerjasama ini. Betul. Jadi jangan kira saya ni politik, saya punya parti ini tidak boleh. Tidak. Sebab ini semua peranan kita semua. Betul, ini sebagai masyarakat. Iya, betul. Sebagai masyarakat ini adalah peranan penting untuk kita semua untuk mencegah, menjaga orang bilang kita punya masyarakat lah. Iya, dan itulah kalau kita semua melihat bahawa peranan itu kolaborasi bersama itu sangat penting. Betul. Iya, okey. Kita akan kembali selepas ini. Dan sebenarnya panjang lebar kita mau cerita pasal dadah ni ini pagi. Betul. Bukan yang kita makan tu, yang dada ayam tu Dada ayam lain. Dada yang kau makan tu ni pun lain. Betul. Itu dada ayam. Itu dedak ayam. Dedak. Itu dedak. Itu dedak. Terlain lagi. Okey, kita akan kembali selepas ini. Kita juga ini. Mendengarkan saya Ika Manda dan juga Nis dibangun Bogia Kinabalu. Tidak boleh begitu. Okey, tidak masalah itu. Okey, kita masih lagi bersama dengan kita punya special guest hari ini, iaitu pengarah AADK Negeri Sabah, Tuan Nani Sikin bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih Tuan kerana sudi menyempatkan masa untuk perkongsian hari ini. Jadi kita ada satu soalan. Okey, dua soalan lah. Boleh. Satu soalan tu yang dia tidak tahu lah. Okey. Apa favorite masa favorite? Apa? Kau tahu lah ini kan. Apa favorite masa sarapan? Adakah mie kah, mie kuih kah, ataupun nasi lemak kah? Menyentuh tentang sarapan sudah pula ni ya. Sarapan dulu. Macam terkejut pula ni. Okey. Actually pada saya tiada yang favorite lah sebab apa yang ada boleh. Kita bedal lah. Bantai saja. Apa bini masak bedal. Apapun yang penting boleh dimakan dan jangan haram lah. Itu yang paling penting. Tadi dimasak. Kadang-kadang actually saya suka kopi, tapi kalau tak ada kopi, air suam pun boleh lah kan. Asal jadilah. Kalau tidak sasi, susu kacang pun jadilah. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan kami di sini. Kalau AADK ni kita mau tanya ini secara general lah. Mungkin pendapat Tuan ataupun mengikut apa yang kita ketahui lah. Adakah metafemin tu of course lah, kalau syabu ni memang terlibat dengan AADK. Tapi yang selain daripada dadah tu, yang macam menghidu kah, menghisap gam ni, makan gam kah? Menghidu gam, petrol, macam ketum. Betul. Semua ni macam mana? Adakah akta yang terlibat dalam ini akta-akta macam ni lah?
Okey, terima kasih ya. Ini just untuk kita makluman dan ilmu untuk kita semua yang perlu kita kongsi. Ya. Seperti yang kita sedia maklum bahawa yang paling famous di Sabah ni dadanya adalah jenis Shabu. Dan kita tahu dia punya kesan itu amat bahaya ya. Dipahamkan dalam kajian yang kita baca bahawa kalau penggunaan Shabu ini berterusan, dia mungkin menyebabkan seseorang itu jadi gila. Seperti yang dikatakan oleh Ika tadi, betul. ada yang sembuli dan semua, jadi tak kenal siapa mereka depan. Itu salah satu kesan. Kalau macam aku gilakan kau, itu cinta. Itu lain. Itu lain. Itu baik. Itu baik. Kalau dia sudah terkena Section 15 yang masuk penjara, memiliki lagi lain macam lagi. Itu beza. Sangat beza. beza. So menyentuh tentang apa-apa yang disebut tadi seperti gam, petrol dan ketum yang kita dengar selama ini, itu semua masih lagi dalam akta racun. Seperti yang kita sedia maklum bahawa 18 tahun ke atas kita sudah boleh membeli gam dan sebagainya. Dan saya sangat sedih jugalah kadang-kadang saya melihat ramai anak-anak muda yang underage lah katakan orang kan. Saya kadang-kadang di jalanan dia hidup gam. Jadi secara publik lagi tu tuan. Iya, secara publik. Jadi dia menderip bulan betul, trip bulan. Undang-undang yang sebenarnya untuk tangkap mereka ni tidak ada. Tapi kita kena gunakan akta racun. Dan menurut yang saya ingat Dr. Kafis masa saya di Hulu Langat dulu, seorang yang hidup gam itu kita tidak boleh kejutkan tau. Sebab dia akan mungkin boleh merosakkan dia punya dia boleh pengsan pada masa itu. Itu yang ini yang doktor. Saya tidak pakar dalam hal itu, tetapi mungkin ilmu ini kita boleh kongsikan. Jadi memikirkan semua kesan-kesan yang negatif ini, pada saya satu ya perkataan yang saya mungkin dapat luahkan, lebih baik cegahlah. Janganlah mengambil benda-benda yang tidak bermanfaat pada tubuh badan kita. Kalau tanpa kawalan, itu akan mendatangkan kesan yang sangat-sangat merosakkan badan kita. Kalau ketum pula tuan, kalau ketum. Okey, saya dalam ketum ini pun sebenarnya tidak ada banyak pengalaman yang luas. Cuma masa saya di Semenanjung itu kami sering mempersendahkan jugalah. Minta maaf lah ya kan. Ini yang betul-betul reality yang kita mau kongsi lah kan. Ini kadang-kadang tanam dibenarkan, tetapi untuk guna jual dan sebagainya itu yang diharamkan. Jadi kita jadi keliru di sini. Pada saya ada yang berkongsi mungkin pengalaman mereka, bukan pengalaman saya. Orang tua-tua dulu sama seperti tongkat ali, ketum dan sebagainya. Dia orang gunakan betul-betul untuk kesehatan, perubatan. Tapi tidak campur. Tapi tidak campuran. Memang hitam-hitam begitu. Saya tidak kajian, tapi saya dapat maklumat daripada orang tua-tua ini yang menyatakan bahwa untuk kesehatan mereka, untuk sakit badan. Kesehatan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, kebanyakan orang sekarang ni konsum benda ini bukan untuk kesehatan tapi sebab ketagihan. Betul. Jadi betul itu satu betul. Statement yang betul. Jadi saya setuju dan sepatutnya dan sebenarnya kita ni gunakanlah pemikiran yang yang rasional. Contohnya lah kan Panadol itu kan satu ubat yang memang dikawal lah. Tetapi apabila disalahgunakan, telan lebih-lebih pun sudah tidak betul. Bahkan saya dipahamkan adalah something yang diorang campurkan jadi untuk efek yang lain. Jadi inilah satu keunikan manusia ini yang dilarang dibuat, yang diarah disuruh. Ada pula kata-kata yang iyalah tidak buatlah kan. Dan sebagainya. Okey. Habis soalan tu dan kita akan kembali selepas ni dengan soalan yang betul-betul kita mau tanya lepas dan juga ini orang di luar ini membersih-bersih ini bang. Apa juga ini tidak pandai. Makin lama makin kuat. Dia produktif. Produktif. Okey, jadi kita akan kembali selepas ini. Kami mau pergi mop dulu. Okey, kita juga ini.
Mendengarkan kami berdua di sini dibangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabaya Hotlink. Yes, bebe. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah yang mahukan internet terahat dan juga internet pantas. Terendah RM2. Okey, kita masih lagi bersama dengan Tuan Nani Sikin merupakan pengarah AADK Negeri Sabah. Negeri Sabah. Apakah tu cuba kau bagi aku itu long form itu AADK. Come on lah. Aku dulu mau masuk AADK tapi jadi penyampai radio. Oh, okey, cuba. Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Betul. Sebab saya pun pemadam. Dulu ya. Dulu saya pemadam ni. Dulu masa sekolah, aku ikut agensi Anti Dadah punya pertandingan nasyid, Kai Pulun. Sekali besar-besar Jadi penyampai radio je. Oh, jangan dulu jadi pemadam, tiba-tiba nanti sudah besar Pembaris. jadi pembaris. Lain pula kan. Dikasih garis-garis supaya rata tu barang. Okey, sebelum kita tanya soalan yang kedua ni, Betul. kita mau tanya di manakah pusat ataupun HQ terletaknya AADK Negeri Sabah ni, Tuan? Okey, terima kasih. Ini soalan pendek ya ni. Okey, bagi kata orang Ibu Pejabat AADK Negeri Sabah, dia lokasinya di Wisma Sanhin, Dang Bandang tu, yang kalau kita di jalan nampak sangat tutang siniasti tu. Bangunan Sedco Bangunan Sedco. Ya. Jadi kita amat mengalu-alukanlah semua siapapun, tidak mengira seperti yang saya katakan tadi itu, siapapun datang sekiranya kita ada pertanyaan, aduan dan sebagainya, kita sama-sama akan cuba membenteras menangani masalah ini bersama-sama. Iya, betul. Okey, Manda, kita teruskan ajukan dengan soalan yang kedua. Okey, jadi mungkin Tuan Nani sendiri boleh jelaskan strategi lebih baik cegah ini yang terkandung dalam aspirasi keluarga Malaysia. Okey, terima kasih. Sementara tadi saya telah nyatakan panjang lebar tentang lebih baik cegah. So, saya akan bercerita ataupun menjelaskan apakah strategi yang lebih baik cegah dirangka. Ada 3 teras utama yang terkandung di dalam aspirasi keluarga Malaysia di sini. Okey, yang pertamanya adalah keterangkuman. Okey, maksud ini bermula daripada sebuah keluarga yang nukleus, atau sebuah keluarga yang kecil. Okey, dan memerlukan tanggungjawab ibu dan bapa. Seterusnya kita akan keluar sedikit daripada keluarga menjadi dalam satu komuniti. Betul. Biasanya dalam komuniti ini kita panggil, kalau di sini kita punya kampung lah. Ya, betul. Artinya komuniti ini ramai orang-orang kampung di situ, betul, yang menuntut tanggungjawab dan juga pemimpin masyarakat, dan akhirnya keluarga besar Malaysia mengambil peranan kolektif tanpa mengira agama, bangsa dan kaum, dan saya tambah lagi tadi itu parti-parti politik tu kalau boleh bersatulah untuk menangani dalam konteks menangani masalah nombor 1 negara. Betul. Yang kedua adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini adalah seperti yang kita tahu bahawa masalah dadah ini tidak mengenal agama, Betul. bangsa dan kaum. Bahkan gender sekalipun itu tiada, itu bagi semua terlibat. Betul. Kalau kita tahu penagih-penagih sekarang ini memanglah ramailah daripada lelaki kan, tapi tidak kurang wanitanya. Dan kita ada pusat pemulihan di Bacok, Kelantan setakat inilah. Okay. Baru saya tengok ada lagi di Dengkel. Dengkel. Okey. Dan semua pihak ini memerlukan fungsi keluarga. Jangan ada stigma ya, dan santunilah keperluan saya katakan tadi tentang kebersamaan ya. Perlu ada keterbukaan, bekerjasama, bersepakat dan bersatu menangani masalah penyalahgunaan dadah ini. Artinya kita harus bersama-sama ya. Betul, sebab kadang-kadang Tuan, kalau sudah perkara ini contohlah terjadi di sebuah kampung kan, mesti kebanyakan yang terjadi adalah si penagih ini akan di orang bilang di pulau. Jadi buah mulut orang kampung. Betul. Anak sianu. Tahu-tahu anak dia yang mengedar. Anak sianu menagih.
Jadi orang bilang Anak siapa tah yang memberi tu? siapa tu yang membikin itu kan? Bunda ada tokannya tu, nda ada orang mengisap nih. Tu mana? Keluar dari Kerapang Brunei ya. Okey, jadi mungkin ada lagi tuan mau kasih yang Okey, lebih jelas. yang satu lagi tadi saya katakan tadi 3 teras. So saya sudah katakan tadi 2 sudah. Keterangkuman, kebersamaan, dan yang terakhir sekali ialah kesyukuran. Betul. Apa maksud kesyukuran di sini adalah keluarga hendaklah memberi peluang dan ruang untuk mereka berubah dan kembali berfungsi dalam keluarga. Jangan ada stigma, dan santunilah keperluan mereka sebagai ahli keluarga yang mempunyai maruah diri dan harga diri. Ini selalu kita katakan berilah peluang kedua. Betul. Saya seperti yang Ika katakan tadi itu, ini anak siano dan anak siano, artinya kita pulaukan dia. Jadi seolah-olah dia bukan manusia lagi. Betul. Ya. Tapi kalau kita, pada saya lah, kalau kita satu community itu bekerja sama, bantu dia, perhatikan dia, apa yang dia buat yang salah, semua satu community, satu kampung itu beri apa kata orang, beri ini didikan yang sempurna kepada dia. Saya rasa dia ada peluang untuk berubah. Betul, semua orang ada peluang untuk berubah. Ada peluang. Yang penting kena ada circle yang betul. Betul. Dan juga panduan dan bimbingan daripada persekitaran. Betul. Betul. Dia macam mana? Dia macam kawan saya. Kalau dia macam pergi mana-mana roadshow, dia membeli belas saja tanpa ingat dunia. Tapi nowadays dia bilang dia bertaubat. Alhamdulillah. Bukan betul kah? Jangan percaya Tuhan. Kita contohkan. Itu contoh. Okey, jadi kita akan cerita lebih lagi sebab kadang-kadang kita ni kesian juga sama orang yang terinvolve dalam ketagihan tersalah dana jalan, terpilih salah kan. Betul, jadi kita akan cerita lebih lagi selepas ini. Kita kembali selepas ini. Tapi contoh tadi betul. Mendengarkan kami berdua di sini di Bangun Bogia Kinabalu, Ika Manda dan juga Nis, masih lagi bersama dengan Tuan Nani Sikin. Okey Tuan, mungkin ada tadi yang terlepas highlight untuk pendengar-pendengar tahu. Mungkin ada apa ni, program ataupun ada cara yang terbaru untuk orang masyarakat lah untuk mendekati atau bersama-sama dengan AADK ni. Ya. Okey, terima kasih. Dia bukanlah satu cara baru. Dia cara yang sama, tapi kita telah kata orang upgrade. Jadi pendekatan dia tu lebih jelas, terfokus. Ya. Okey. Tadi saya katakan 3 teras. Dan sekarang saya akan menyatakan macam mana pelaksanaan lebih baik cegah ini. Alright. Dalam pelaksanaan lebih baik cegah, AADK menggemblengkan usaha, inisiatif dan tindakan melalui bidang utama, iaitu yang pertama model, kita panggil model model I cegah. Ini lebih kepada pencegahan, tindakan pencegahan, di mana kita mencegah daripada keterlibatan penagih-penagih baru. Jadi apa cara kita? Kita turun padang, beri pendidikan, beri ilmu. Itu sebanyak-banyak program-program yang kita adakan, dan kita amat mengalu-alukan kerjasama daripada semua pihak. Kalau mau bertanya bagaimana, di mana mau cara untuk menangani, itu yang saya cakap tadi, datanglah bersama-sama kepada kita. Dan dalam konteks model iPuli pula ni, bagi mereka yang sudah terlibat. Jadi kalau dia sudah terlibat, kita akan satu yang kita perlu tahulah, kita tangkap untuk rawat. Tangkap untuk rawat. Bukannya tangkap untuk pukul. Bukan. Kita tidak dalam AADK sekali-kali tidak ada konsep pukul. Ya, tidak ada sebenarnya. Ya. Kita tangkap dan rawat, bagi kita dia cuma rawat dia kan? Sebab kita tahu dia adalah pesakit. Betul. So bila kita tahu dia pesakit, maka kita ambil dia untuk kita rawat. Macam mau pergi hospital ini. Iyalah. Dia lebih kurang begitu, tapi iyalah lebih kurang macam hospital lah. Kalau kena pergi masuk ward begitu kan. Berapa lama kau di dalam ward sampailah kau sehat. Nah, begitulah juga lebih kurangnya AADK ini. Janganlah kamu orang takut. Kadang-kadang orang ni ada juga bini tuan yang macam ada fikiran untuk berubah, tapi takut macam mana takut sama terlampau dengar orang bercakap. Nah, habislah kalau kau kena tangkap, kau tidak keluar sudah itu. Nah, itu macam-macam selalu begitu. Itulah sedih juga dengar kalau cerita macam tu kan. Tapi
kita ini peluang saya untuk menyatakan bahwa kita tangkap itu bukan untuk dipukul, diseksa dan sebagainya, tapi adalah untuk membantu rawat mereka. Betul. Jadi yang terakhir adalah model I Prihatin, di mana kita lebih kepada penguatkuasaan lah. Jadi kita coba kawal penawaran, permintaan. Jadi walaupun begitu kita tidak mampu untuk melaksanakan semua ini. So, apa yang saya katakan tadi adalah saya menjuruskan kepada community itu sendiri. Itu sebabnya kita mendaya upayakan community, memperkasakan community dengan memberi mereka ilmu, pengalaman dan sebagainya. Jadi mereka sendiri yang membantu menjadi telinga dan mata kepada EDK di community itu. Maknanya di dalam community itulah yang akan menjadi yang boleh melaporkan kepada EDK. Itu yang sebenarnya. Sebaik mungkin. Iya, bayangkan berapa orang berpaketul sejak kaki tangan pegawai dan kaki tangan EDK untuk kita semua susah. Betul. Tapi apabila semua community ini sudah ada kesadaran, saya cukup yakin kita punya maksud saya kita punya sasaran dada terkawal 2025 itu pasti akan tercapai. Nah, itulah itu semua atas orang bilang usaha kita bersama ini untuk negara kita, untuk generasi kita akan datang. Okey, jadi soalan yang ketiga nih kita mau bagi terus. Kita akan kembali selepas ini. Okey, kembali selepas ini. Kita juga ini. Guys, kembali mendengarkan kami berdua di Bangun Bogia Kinabalu. Masih lagi bersama dengan kita punya pengarah EDK Negeri Sabah ini, Tuan Nadi Sikin. Okey, jadi saya mau teruskan dengan soalan saya adalah dalam usaha lebih baik cegah ni, terutama dalam memastikan keluarga bebas dada, apakah panduan ataupun tips ringkas yang boleh dikongsikan dengan kami orang punya pendengar-pendengar ini? Iya, silakan Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita punya juruacara DJ pagi ini. Tips yang saya boleh bagilah, yang dapat saya kongsi untuk semua keluarga di luar, iaitu tips 5P lah. Saya direct kepada ini. Yang pertama iaitu pekah ataupun prihatin. Apakah dia? Okey, perubahan sebagai orang ibu bapa harus peka tentang perubahan tingkah laku, emosi dan fizikal kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahkan siapapun dalam keluarga kita. Kita harus peka, sentiasa peka dan prihatin, bantu mereka. Yang kedua adalah kenali siapa rakan, kemana dan apa aktiviti anak-anak ataupun ahli komuniti itu. Ya, kadang-kadang kita just take for granted kata orang. Betul. Kita kasih biarkan saja. Kita sudah nampak perubahan tapi kita biar, dan kita tidak pernah pun periksa apa yang berlaku pada keluarga kita. Okey, P yang ketiga adalah perancang. Okey, aktiviti bersama keluarga, komuniti, keuangan dan kerja. Sebagai ibu bapa, sebagai ketua keluarga, kita perlu menjadi orang yang pertama untuk merancang dalam segala aktiviti sehingga keluarga itu mendapat kejayaan yang lebih baik, sehingga komuniti itu dapat memperolehi menangani masalah-masalah bukan saja dari segi dada tapi dari segi pelbagai jenayah dan sebagainya. Okey, dan yang keempat P yang keempat adalah patuh, di mana seorang itu perlulah mendekatkan diri kepada agama, apapun jenis agama. Saya yakin kan kita perlu bentuk adab kita, nilai disiplin, peraturan, dan juga paham tentang undang-undang yang sedang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Kita kena paham bahawa setiap undang-undang peraturan itu diciptakan, diadakan untuk mengawal kita. Okay, and then yang P yang kelima adalah persediaan, di mana pengurusan risiko, krisis dan sesuatu peristiwa dan perubahan yang berlaku. Maksud di sini adalah kita perlu bersedialah kalau ada apa-apa krisis, risiko, manalah kita tidak pernah menjangka sesuatu itu kan. Kadang-kadang macam sama juga dengan malang tidak berbau. Betul. Jadi sebagai keluarga kita perlu bersedia.
Sekiranya berlaku sesuatu, kita berusaha di samping mendapat didikan dan juga ilmu yang saya telah katakan tadi. Tip yang kedua adalah care. Ini satu bahasa Inggeris lah, tapi huruf penuh keseluruhannya adalah C ataupun cerita. Luahkan perasaan kepada ibu bapa, pasangan, rakan ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik. Okey, ceritakan. Jadi apabila kita menghadapi sesuatu, jangan malu, jangan segan, jangan silu kata orang. Ceritakanlah kepada orang yang tepat. Jangan silap menceritakan sesuatu. Betul. Kadang-kadang tersilap orang susah. Betul. Lagi teruk jadi dia. Lagi teruk. Kadang-kadang ada orang yang macam yang daripada kau begitu kau bunuh diri sajalah. Nah, ini menambah-nambah. Ini sudah tidak betul cerita. Betul. Tidak bagus tuh begitu. Jadi kita cari orang yang tepat. Yang Betul. kedua Tuan apa? Adalah assertif ataupun ketegasan diri kita, iaitu kebolehan seorang untuk berinteraksi, berfikir dan bertindak dalam dalam kehidupan sosial. Jadi kita perlu ada ketegasan. Betul. Kalau benda itu sudah kita tahu tidak betul, katakan minta maaf. Tidak. Dan kalau boleh lagi, mampu lagi menyatakan, nasihatkan kawan kita. Betul. Tapi kalau dia tidak makan nasihat kata orang, mungkin dia perlukan orang lain lagi untuk menasihatikan dia. Lebih tegas lagi. Okey. R pula adalah ruang dan persekitaran selamat melalui peningkatan faktor pelindung dan mengurangkan faktor risiko. Faktor pelindung boleh membantu seorang individu berhadapan atau berdaya tindak terhadap cabaran hidup. Siapakah faktor pelindung yang saya maksudkan di sini? Sekali lagi saya nyatakan bahawa komuniti itu sendirilah sebagai faktor pelindung. Betul. Nah, dengan pengalaman, dengan pengetahuan yang ada dalam komuniti, itulah yang memberi mereka tanggungjawab, peranan sebagai faktor pelindung. Bukannya faktor mengancam. Bukan. Okey. Tak boleh begitulah kan, mana kan? Tidak boleh. Dan yang terakhir iaitu E, elakkan situasi berisiko dan mengatakan tidak kepada perkara yang negatif. Betul. Itu sudah jelas kan. Saya tidak perlu hurai pun sudah jelas. Betul. Mana-mana situasi, keadaan, tempat, lokasi yang tidak selamat kata orang, kita sudah sedia maklum kita jangan beredar. Jangan libatkan diri di tempat tersebut. Jangan pergi ke tempat itu. Itulah tips-tips yang saya dapat kongsi bersama kepada pendengar-pendengar, khususnya pada kita punya komuniti keluarga lah. Jadi kamu orang yang tengah di dalam kereta sekarang ini sambil mendengar, kalau kamu ada kenalan begitu, coba untuk berikan nasihat. Beri nasihat yang orang bilang yang positif lah. Betul. Beri nasihat, bukan beri nasi untuk makan. Tapi bagus juga. Oh iya kah? Lapar bah. Oh iya. Jadi kita akan kembali selepas ini. Kita juga Pak ini. Kembali mendengarkan kami berdua di sini, Kamanda dan juga Nis. Kami bawakan kamu pendengar-pendengar semua. Betul. Pengarah AADK, agensi anti dadah, bukan anti dedak bukan anti kau. Anti kau sebelah rumah bukan. Bukan. Kalau anti si kurus lain lagi. Tapi kan Manda, selain daripada pengarah yang datang pada hari ini, ada juga dia punya orang kuat di sini. Tim dia semua. Macam Encik Zaizan Sibin yang ada sebelah kanan. Kita ada Cik Emilia. Dan orang kuat dia ialah tu Puan Ainul Mardia Muti. Nama Ainul Mardia. Okey, guys, kita mau teruskan soalan seterusnya. Mungkin Tuan Nani boleh kongsikan tentang pengisian ataupun aktiviti program pelaksanaan sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022. Ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Pertamanya saya ingin berkongsi tentang pengisian aktiviti program peringatan sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan dululah. Saya belum fokus kepada Negeri Sabah, di mana dalam pengisian ini beberapa program telah diatur sepertinya program mesej 5 minit di sekolah, majlis pelancaran hadak, khutbah Jumaat, program AADK bersama masyarakat, pelancaran mobile recovery treatment, bicara wanita inspirasi pemangkin kepulihan, open day AADK, bicara nurani, car free morning, and then Jerayawara webinar what say youth, and then pertandingan poster dan bahkan banyak lagi. Ini adalah saya merujuk kepada sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022.
Dan kita dapat merujuk semua ini dalam laman web www.edk.gov.my. Okey, itu dari segi yang kebangsaan ataupun Malaysia. Betul. Ada juga Facebook rasmi kalau saya tengok di sini ya tuan. Ada. Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia dan juga Instagram rasmi dorang aadk.malaysia. Mana tahu kamu ada mau tanya-tanya. Lulus SPS 9. Lulus. Lulus. Okey, baiklah. Okey, pegawai lah. Pegawai. Okey, saya teruskan untuk AADK Sabah pula. AADK Negeri Sabah. Di mana akan menganjurkan program AADK bersama masyarakat. Ini yang sangat-sangat penting dan saya perlu war-warkan lah. Bila tu tuan? Bila? Ini yang akan saya sebut ni nanti. Sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat Negeri Sabah tahun 2022 di Dewan Masyarakat Ranau. Di Ranau. Sajok-sajok guys. Oh iya. Pada 24 hari bulan hingga 25 hari bulan Jun 2022 bersamaan hari Jumaat dan Sabtu, dan majlis peresmian program ini akan disempurnakan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Jonathan bin Yassin, Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 merangkap ahli Parlimen Ranau. Hari Jumaat sama hari Sabtu. Betul. Kan? Jadi saya akan sentuh secara ringkas lah ya, tidak keseluruhannya, di mana tentatif atau cara pada hari tersebut yaitu pada 24 bulan Jun 2022 Jumaat di Dewan Masyarakat Ranau dari 8 pagi hingga 10 malam kita adakan seminar Keluargaku Syurgaku, Mahabah, khutbah Jumaat ya, pameran anti dadah, edaran risalah, dan pertandingan idol Ranau. Siapa yang nak mau menyanyi pergilah. Okey, pertandingan bola sepak sendiri Piala TMDN ini akan dimulakan lebih awal pada 23 dan 24. Ini kita panggil Piala TMDN lah, TMDN 2. Di Padang di Ranau iya, Padang Majlis Daerah Ranau. Okey, dan seterusnya pertandingan Battle of Basking. Untuk makluman ya, Battle of Basking ini ada satu yang spesial sedikit karena kita menjemput khas seorang panelnya daripada Semenanjung. Dan saya dipahamkan betapa menariknya Battle of Basking ini karena pemenangnya akan dapat satu tiket yang kalau saya tidak kalau masih tidak berubah lah, dia dapat memberikan show di mana-mana, dibenarkan tiket lah tu kan. Ada tiket kebenaran untuk kebenaran lah. Kebenaran apa? Malaysian Basket. Jadi dia bebas dia ni. Kalau kita basking di mana-mana nanti kita kan halau pula kalau tidak lesen. Nanti majlis pula halau kita kan, tengah-tengah menyanyi, seronok nyanyi, tiba-tiba majlis datang. Itu. And then pameran perkhidmatan jabatan agensi sendiri. Pada 25 Jun 2022 iaitu hari Sabtu, masih juga di Dewan Masyarakat Ranau, 6 pagi hingga 2 petang, senam aerobik dan zumba, play off fun ride. Ini pun ada juga. Dan telah dibincang dengan panjang lebar lah. Pameran perkhidmatan jabatan masih berterusan. Ini satu lagi, pertandingan Ratu Tradisi Kanak-kanak. Ini tidak boleh lah, yang 18 tahun ke atas itu tidak boleh lah. Ini untuk kanak-kanak saja ya. Budak-budak je lah. Iya, dan yang akhir tadi tu yang pertandingan Ranau Idol. Pertandingan masakan tradisional, ini yang saya minat betul lah, mau makan juga nih. Okey, and then permainan interaktif di Raya Wara, jualan produk pun ada, puspen dan penjara kita telah jemput, pemeriksaan kesihatan dan derma darah. Ini penting juga. Persembahan kumpulan kugiran dari Keningau, SHG ni, Sekolah Henry Geni, Keningau. Pertandingan memasak tradisional, ini 2 kali sudah saya sebut karena ia sangat penting bagi saya lah dan mungkin semua lah kan. Kami. Ya. Pocket Talk, menarik dadah dan kesannya, mobile kiosk food dan 80 cabutan tiket bertua. Ini saya nak highlightkan juga sebab ini amat menarik. Karena semasa kunjungan hormat saya kepada TMDN 2, YB Datuk sendiri telah cuba dia berjanji untuk memberikan hadiah grand prize. Sebuah kereta. Bukan. Turun sikit daripada kereta, tapi masih berenjin. Iya. Jadi saya cubalah kan, mana lah tahu grand prize tu kalau boleh terus
tulis nama Nane bin Sikin di sana. Tapi dia cakap tidak boleh. Tak boleh. Sebab ini hanya orang yang bertua saja. So ini saya perlu war-warkan. So Sebab tuan bukan bertua, tuan bermuda. jadi saya dengan apa yang saya telah war-warkan tadi itu saya menggalakkanlah. Sebab saya rasa ini jarang, sekali setahun saja kita adakan Hari Anti Dadah Kebangsaan ini. Bagus juga Bani Tuan sebenarnya, sebab dia bukan sejak orang bilang tertumpu kepada bukan supaya orang bukan fokus sejak apa ini pasal ini EEDK, tapi orang bilang segala yang kamu buat ini menarik minat orang ramai dalam Untuk masa yang datang. sama nampak EEDK. Dan tujuan kita adalah supaya kita sehat lah. Betul. Bila kita sehat, badan sehat, otak pun jadi cergas lah. Betul. Bergeligah. Tengoklah macam dia tuan. Lebih Lebih sehat. Lebih sehat. Lebih Betul, sehat. lebih sehat. Lebih Okey. sehat. Kita akan kembali selepas ini. Kita mau tanya harapan EEDK Negeri Sabah dalam menjayakan sambutan peringkat negeri peringkat Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Sabah ini sekejap saja lagi. Kita Juga begini. Assalamualaikum, kembali bersama dengan kami berdua di sini, bukan berdua, beramai-ramai di sini ya. Wow. Kenduri ya dalam konti. Okey. Kita bukan kenduri lah. Apa? Kita bukan kenduri lah. Jadi apalah? Mungkin kita Kendara. Kendara. Okey. Iyalah. Okey guys. Layan je lah. Ya, sebenarnya aku je yang melayan kau ini. Kita bukan kenduri lagi dia bilang. Okey. Kita masih lagi bersama dengan kita punya pengarah EEDK, Agensi Anti Dadah. Bersama dengan Tuan Nani Sikin. Tuan, mungkin Tuan boleh bagi tahulah harapan EEDK Negeri Sabah dalam menjayakan sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Sabah agar seiring dengan konsep aspirasi keluarga Malaysia ini. Iya. Okey. Iya, sebentar tadi saya sudah mewar-warkan dan saya harap itu menjadi satu daya tarik kepada pendengar di luar supaya datang bersama-sama. Manakala harapan, bukan harapan saya ya, tapi harapan EEDK Negeri Sabah. Okey. Dalam menjayakan sambutan ini, kita kena tahu EEDK telah diamanahkan untuk merawat pulih dan mendidik masyarakat dalam memberikan kesedaran dan meningkatkan kepekaan masyarakat berhubung dengan isu dadah. Betul. Namun begitu, isu dadah bukan masalah dan tanggungjawab agensi ini sahaja, bukan agensi anti dadah sahaja, tapi sebaliknya ia adalah masalah kita bersama. Itu kita kena ingat dan hadam betul-betul nih masalah bersama. So harapan saya lah mewakili EEDK dalam merealisasikan pelbagai usaha dan tekad di tahun 2022 ini. Saya juga ingin menegaskan bahawa peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ini merupakan satu platform dan ruang untuk kita memberi kepahaman dan menanamkan jati diri masyarakat dan ahli keluarga bahawa prevention is better than cure. Iya, betul. Okay. Semoga setiap langkah yang kita ambil adalah langkah ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Harapan saya agar segala usaha murni yang kita untuk membebaskan negara dari permasalahan dadah akan diberkati dan matlamat kita melindungi rakyat Malaysia daripada ancaman dadah tercapai selaras dengan dadah terkawal 2025. Di sini saya tidak lupa untuk buat promosi hotline lah hotline EEDK dan Hello EEDK. Okey. Talian hotline EEDK perkhidmatan 24 jam bagi orang ramai membuat aduan dan pertanyaan di talian 03 8911 2233 ataupun 019 626 2233. Ini adalah bilik gerakan. Boleh gerakan. Jadi kalau kamu mau tahu balik nombor telefon dia tu, kamu boleh pergi Facebook kami. Di situ ada live, senang kamu ulang balik nombor Nanti telefon tu. Nanti kamu kasih forward ataupun adalah. Betul. Okay. Rewind. Betul. Jadi setiap aduan, setiap pertanyaan itu saya yakin pastinya ada dapat jawapan. Betul. Dan jangan heran lah kenapa kita di Sabah ini nombor di Semenanjung. Ya, sebab kita kata orang, kita kumpul satu ya, kita punya pusat gerakan dan lepas aduan tersebut sampai di bilik gerakan pada masa yang sama terus
salurkan di mana negeri itu, di mana aduan itu. Daerah. Negeri daerah. Contohnya dari Sabah. Okey, dia akan salurkan EDK negeri Sabah dan kita tengok ini daerah mana. Contoh daerah Ranau. Kita akan terus salurkan kepada ketua daerah kita di Ranau untuk ambil tindakan. Lawat orang ini. Betul. Nah, itulah. Jadi harapan saya semoga ialah selain daripada berjaya, tetapi kita dapat membantu untuk merealisasikan hasrat kerajaan Malaysia bebas dada 2025. Dan satu lagi mau tanya, kalau nombor telefon Hello AADK apa? Ya. Ya, di ini Hello AADK ni di talian yang sama juga, iaitu 03 seperti yang saya katakan tadi itu, 0389112233. Maksudnya nombor yang sama. Nomor yang sama. Iya. Okey, Nah, jadi boleh tidak ada masalah. Dua-dua. Cuma yang ini dia beroperasi perkhidmatan Hello AADK ini daripada jam 8 pagi sampai 10 malam sajalah. Iya, betul. Yang talian hotline itu 24 jam. Baiklah. 24 jam boleh menghubungi lah. Boleh. Pukul 2-3 pagi pun lapor boleh juga lah. Boleh lapor. Okey. Hello tuan, si Kamanda makan dada ayam begitu. Contoh. Jangan. Itu panggilan palsu. Jangan membuat panggilan palsu. Iya. Sebab kenapa? Betul. Orang bilang kita punya ni cukup padat sudah dengan masalah-masalah negara kita ini kan. Jadi janganlah kasih tambah sama kau punya masalah mau makan dada ayam itu. Okey. Dan apapun terima kasih kepada Tuan Nani Sikin kerana menyempatkan masa sama-sama untuk datang bersama-sama dengan kami di sini, dan terima kasih atas segala info yang diberikan. Semoga semua pendengar-pendengar kita di luar sana ni dapat itu informasi dan manfaat lah. Betul. Dan tidak jelas tanya lagi. Iya, boleh. Okey. Dan saya juga lah. Apa yang kamu cakap? Silakan kamu cakap. Jadi itu saja yang kami mau cakap. Berterima kasih kepada Tuan Rani dan juga semua tim AADK yang berkesempatan untuk pergi ke sini, dan beramai-ramailah kamu datang itu program peringatan Hari Anti Dadah di Ranau. Ini minggu juga itu. Besok hari Jumaat. Ya, besok. Hari Jumaat. Kau terlupa hari Khamis. Okay, dan juga sampailah hari Sabtu. Besok hari Jumaat dan hari Sabtu. Jadi berhati-hati ketika memandu pergi Ranau. Okey, kembali selepas ini ada Sinera. Jangan ke mana-mana. Kita juga ini.